sharing. Present entire screen. Okey, boleh nampak saya punya skrin tak sini? Semua? Nampak you. Okey, good. Okey, Ammar boleh nampak? Boleh nampak skrin saya, Ammar? Hopefully tak ada masalah teknikal. Nampak. Okey, good. Akil boleh nampak, Akil? Respon guna mikrofon sebab you tak ada masalah dengan mikrofon. Boleh juga. Alright, good. Boleh juga. Boleh, very good. Okey, sekarang kita nak cover matematik tambahan tingkatan 5 bab 1 sukatan membulat. Okey, tapi sebelum tu kita nak buat sedikit ulang kaji. Sebab apa? Sebab topik ni telah pun sedikit daripada topik bulatan telah pun kita belajar pada masa tingkatan 2, rasanya bab 5 kot rasanya kan. Okey, boleh ingat lagi tak apa benda lah yang kita belajar? Sekejap saya keluarkan buku teks tingkatan 2. Ini bab 5 ya, bab 5 bulatan. Ingat lagi tak semua ni? Jejari bulatan, perimeter, pusat bulatan, diameter. Semua masih ingat lagi tak jejari dengan diameter? Ingat you. Ingat? Ingat you. Alright, good. Tembereng. Tembereng minor, tembereng major. Masih ingat? Ni, saya bulat kat sini. Tembereng. Tembereng minor, tembereng major. Kita akan cover sekali lagi ni nanti. Ingat tak? Ingat you. Okay, good. Perentas. Ni, perentas. Garis lurus yang menyambung dua titik pada lilitan. Perentas. Ingat lagi tak semua nak buat macam mana nak kira panjang dia? Okey. Kemudian lengkuk minor dan lengkuk major. Luas sektor. Masih ingat tak lagi macam nak kira dia? Kira. Boleh lagi? Okey. Tak apa. Saya tanya benda yang mudah dulu. Siapa di sini masih ingat formula untuk perimeter bulatan? Okey, apa formula dia untuk perimeter? Apa tadi dia bunyi? Siapa ingat? Oh, Rosliza. Okey, someone of the mother god. Assalamualaikum, Puan Rosliza Ya, saya. Okey. Suami. Alright. Okey, kita tengah jalankan kelas ni. Okey? Ya, saya. Alright. Okey, siapa masih ingat formula untuk perimeter bulatan? Ada siapa ingat? Tolong bersuara. Akil ingat Akil? Dah lupa. Ammar ingat? Oh, Ammar tadi ya. Akil, okey, Akil kena tengok mesej. Megat ingat tak? Formula untuk bulatan. Ingat lagi tak? Bulatan tak ingat you. Okey, tak ingat. Okey, itu kita gunanya untuk buat ulang kaji. Okey, perimeter bulatan ialah 2 pi j. Okey, kalau kita ada bulatan, ini pusat dia kosong dan ini jejari dia j. Jadi perimeter ialah apa dia? Perimeter ialah ukur lilit bulatan. Dalam warna merah ni, ukur lilit lah. Okey. Ukur lilit bulatan adalah ukuran dia 2 pi j. Bagaimana pula dengan luas bulatan? Ada siapa ingat dia punya formula? IJ kuasa 2 je. Excellent. Ammar kan tu kan? Excellent. Bagus. Pi j kuasa 2. Good. Okey, benda ni kita akan lakukan sekali lagi dalam topik bab 1 ni.
tetapi dengan increasing difficulty, maknanya ada cabaran yang melebihi daripada apa yang kita nak belajar. Okey, rasanya masa form 2 juga dulu ada belajar tentang panjang lengkok. Katakanlah lengkok AB. Macam mana nak cari? Okey, mungkin saya tak payah tanya lagi lah. Kita akan cover nanti bagaimana cara nak formula yang dibelajar pada ketika form 2 dan juga apa yang baru yang akan kita cover dalam form 5 ni. Okey, ini adalah dia punya sudut theta. Selalu kita guna theta, alpha, beta begitulah. Okey, ini hanya ulang kaji yang ringkas lah. Okey, so seperti yang korang dah belajar dalam kelas hari ini dengan cikgu di sekolah. Okey, kita akan belajar tentang satu konsep baru iaitu radian. Okey, radian ni sebenarnya sukatan untuk sudut. Untuk sudut, dah pastinya korang dah belajar dah. Okey, untuk sudut satu bulatan, kalaulah ini dia punya pusat, untuk sudut satu bulatan penuh ni berapa darjah? Siapa ingat? 360 darjah, betul. 360 darjah. Okey. Itu dalam radian. Itu dalam degree, dalam darjah. Darjah. Tapi radian ni, measurement dia adik-beradik macam darjah juga. Hanya nombor dia lain sikit. Dia punya unit lain sikit. Okay? Untuk darjah kita ada bulat kecil ni. Untuk darjah kita ada bulat kecil ni. Kat sini tu menunjukkan itu adalah darjah. Darjah kat sini. Tetapi radian ni dia ada dia punya measurement dia sendiri. Dia punya unit dia sendiri. Dia panggil rad. 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 RAD tu kira radian lah. Kadang-kadang dia orang tulis R huruf kecil kat atas macam 2 pi. 2 pi R kat atas. R tu maksudnya radian. Tapi kita guna convention rad lah. Okey. Apa bezanya darjah dengan radian? Yang uniknya radian ni, katakanlah kita ada bulatan di sini. Saya nak pinjam sekejap. Bulatan ni. Katakanlah bulatan ni dia punya jejari dia 10 cm lah katakan. 10 cm. 10 cm. Alright. Dan dia punya panjang lengkok. Panjang lengkok tu yang membulat kat luar ni lah. Kalaulah panjang lengkok tu juga bersamaan dengan 10 cm. Okay, katakanlah. Jadi, sudut ini ialah 1 radian. Itu dia punya definisi dia. Kalaulah panjang lengkok ni sama dengan panjang jejari. Kalaulah panjang lengkok ni sama dengan panjang jejari, maka sudut dia adalah 1 radian. Okey. Itu definisi dia yang paling mudah. Okey. Dan kalau sudut dia pula membuka macam ni. Okey, membuka macam tu, dia punya sudut ialah pi radian. Siapa di sini masih ingat pi? Ingat lagi tak pi? 22.7 ataupun selalunya kita guna 3.142. Exactly, 3.142. Okey. Jadi pi yang biasa kita guna ialah 22/7 atau pi sama dengan 3.142. Okey. Good. Tapi sebenarnya nilai ini 2 ni sebenarnya hanya anggaran saja bukan nilai yang tepat. Nilai yang tepat dia lain. Nilai yang tepat. Pi ni adalah satu nombor yang kita panggil sebagai irrational number. Nombor yang tak rasional.
Irrational. Salah eja pula dah. Irrational number. Okey. Dia punya nilai untuk pi ni, dia punya perpuluhan dia kan, bukan setakat 3 titik puluhan je, bukan setakat 3.142 saja, tapi dia panjang dia tak berkesudahan. Titik perpuluhan dia tidak ada sudahnya. Dan dia random, nombor dia random saja. Okay. So, in essence, 1 pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dan kalau kita nak ambil satu complete bulatan, one complete round sudut tu ialah 2 pi radian. 2 pi radian adalah bersamaan dengan 360 darjah. Itu saja beza dia. Okay, dia tak ada, nanti kita akan belajar macam mana kita nak convert, macam mana kita nak tukar daripada radian kepada darjah, darjah kepada radian. Okay. Okay. Alright. Good. Orang lain, yang lain ada masalah, tolong bagi tahu. Kena tengok Akil Ustaz sebab dia mikrofon dia tak boleh jalan ya. Oh, lupa. Okey, lupa. Saya pun tak tengok mesej dia. Macam ni lah ke Amar. Oh, ini Amar. Yang tak boleh on mikrofon tadi Amar, bukan Akil lah. Allah, saya dah mix up dah. Okey. Amar yang tak boleh ni. Okey. Macam ni kot Amar. Amar boleh tolong hantar mesej dekat WhatsApp lah supaya lebih senang saya nak check. Saya ada phone kat sini, senang nak check instead of hantar text dekat Google Meet. Alright. Sebab okey, baik cikgu, thank you. Sebab senang nak check. Kejap saya kena pergi back and forth dengan skrin ni. Alright, good. So itu the first thing. So macam mana kita nak convert? Okay, macam mana kita nak convert? Itu satu. Kita tengok dalam buku teks dulu. Dalam buku teks ada contoh satu. Sebenarnya saya ada kat sini. Never mind. Tukarkan sidat sudut yang berikut kepada darjah. Okay. Dan dah dibagi di situ dah. Pi adalah bersamaan dengan... Okey, pi dia dah bagi tahu dah, estimate saja, pi adalah 3.14. Sebenarnya kalau you tengok dalam kalkulator, ada satu kalkulator, tengok sini kan. Kalau you tekan pi kat sini, ingat ada button EXP ni, tekan on dululah, on. Tekan shift, tekan tu kita dapat nilai pi. Itu di nilai pi dia. 3.14159264. Tapi ni sebab limited by space dalam kalkulator, sebenarnya dalam model lebih panjang. Tapi kita round, kita bundarkan kepada 3.3.142. Okey, untuk peperiksaan, untuk soalan sukatan membulat ni, saya rasa mungkin pi akan kita guna nilai inilah. Kemungkinan besar lah. Okey, kita tak guna nilai yang exact. Tetapi satu hari nanti untuk tajuk fungsi trigonometri, yang kita akan belajar, saya tak ingat bab berapa, tingkatan 5 tau. Topik yang berat, kita akan guna nilai pi yang sebenar, yang bukan estimate. Okey, tadi kita dah cerita. Pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah dan 2 pi radian sama dengan 360 darjah. Okey, katakanlah saya tanya, kalaulah sudut dia pi par 2 radian, rasa-rasanya berapa? Secara congak dulu. 90 darjah. Good. Kalau 3 pi par 2 radian, berapa? 3 pi par 2. 270. Exactly. Very good, Megat. 270. Okay. Jadi, kalau kita nak tahu macam mana nak convert, kita kena tahu macam mana kita nak scale up. Scale up atau down. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak convert ini
menjadi ini 2 ni macam mana untuk jadikan dia dalam degree. Okey. Alright. Okey, tengok nombor soalan A dulu. Pi radian adalah bersamaan 180. Okey. Jadi 2/5 pi radian adalah bersamaan dengan okey. Yes, exactly. 2/5 pi darab 180 darjah per pi. Kita kena darab dia dengan 180 per pi. Sebab apa? Sebab apa 180 darjah per pi? Ini sebab dia. Kita cuba ataupun saya tanya dulu. Rasa-rasanya 180 per pi ni, ini mewakili apa ni? Mewakili apa dia? 1 radian. Exactly, 1 radian. 1 radian. Dan berapa? Kalau kita nak tahu 1 radian berapa dia punya saiz dia, kita bagilah. 180 bagi, in this case kita ambil estimation yang berilah 3.142. 3.142. Jadi 1 radian adalah bersamaan dengan 57.288 darjah. 57.288 saya ni cepat lupa. 288 betul. Okey. Jadi saya tambah kat sini satu lah. 1 radian adalah bersama dengan 57.288 darjah. Sebab itu kita darabkan dengan ini. Nilai 180 darjah per pi ini mewakili sebagai 1 radian. Jadi kita darabkan saja apa saja nilai yang kita nak convert, kita darabkan dengan 180 darjah per pi. Dapatlah nilai dia. Okey? Alright. Now. Okey, cuba faham cuba faham cara ni dan cuba ingat sebab kita akan buat latihan lepas ni. Kita ada dua contoh, korang kita buat latihan. Semua kena participate lah. Okey. So macam mana nak settle ni? Macam mana kita darab ni? Kita tengok pi ni ada kat atas, pi kat bawah, kita boleh potong. Sebab apa? Sebab pi bagi dengan pi bersama dengan 1. So yang tinggal adalah 2/5 darab dengan 180. Jadi kita dapatlah nilainya dalam darjah. 2/5 darab 180. Jadi jawapan ni 72 darjah. Okey? 72 darjah. Itu cara nak kira dia. Okey? Ada soalan tak? Siapa? Faham? Akil okey? Okey. Alright. Amar okey, Amar? Type something. Jalan ikut WhatsApp ikut WhatsApp. Okey cikgu. Alright. Dah dapat dah message. Alright, good. Okey, rasanya Amar kena cari solution sikit lah dengan mikrofon tu sebab kita perlu berinteraksi. Okey, B. Soalan dia suruh tukar 2.25 radian pula. Okey, macam nak cari? Sama saja, 2.25 darab dengan 180 darjah per pi. In this case, dalam soalan yang pertama tadi kita ada pi di sini, ada pi di situ. Jadi kita boleh potong-potong, mudah saja. Tapi kali ni kita ada 2.25. Tidak ada pi di situ. Tadi sudut dia bukan dalam sebutan pi. Jadi kita perlu gantikan pi itu dengan nilai 3.142. 3.142. Jadi berapa? Kita darabkanlah. Alright, ni kalkulator. 2.25 darab 180 bagi 1 pula 3
Itu dia jawapan dia. 128.898 ataupun 128.9 lah. 128.9 darjah. Okey, boleh faham? Okey, dalam buku teks dia tulis jawapan yang lain sedikit. Dalam buku teks dia tulis macam ni jawapan dia. 128 darjah 54 minit. Okey, siapa tahu apa benda lah 54 minit ni? Ada siapa tahu tak apa benda ni? Megat tahu Megat? Benda apa tu Minit dia panggil. Dia minit Akil tahu tak minit ni? Dulu tahu Sekarang lupa Okey. Tak apa, kita buat recap kita cover sekarang. Okey, dalam sudut, kalau kita kira sudut dalam darjah, kita sama ada kita boleh letakkan di dalam bentuk perpuluhan macam ni, 128.9. Kita juga boleh tulis dalam minit dan saat. So, kemungkinan 128 darjah ni ada minit dia, nombor lah 2 digit selalunya, dan ada saat dia. Minit dan saat. Minit, kat situ saat. 1 minit berapa saat? 60. Okay, good. In this case, 1 darjah bersama dengan 60 minit. 1 darjah adalah bersama dengan 60 minit. Okey. Dan 1 minit bersama dengan 60 saat lah. 1 minit bersama dengan 60 saat. Okey. Mari kita tengok balik kalkulator tadi. Mana dia kalkulator saya? Kalkulator online. Allah, banyaknya. Okey, ni dia. Tengok jawapan dia panjang 128.899.87.906. Okey. Kalau kita nak convertkan semua ni jadi pada bentuk minit dan saat, kita tekan saja button tu. Nampak tak button ni? Tengok, kalau you tengok dalam you punya own calculator, you punya, korang semua guna Casio 570 kan? Guna. Tengok ke button tu, dia ada apa? Dia ada bulat kecil, itu darjah. Kemudian ada satu apostrofi, kemudian ada double apostrofi kan? Itu maksudnya darjah, minit dan saat. Tekan tu, kita dapatlah dia 128 darjah, 53 minit, 55.6. Oh, ini 55.6 ni. 55.6 saat lah kot tu. 56 saat lah tu. Macam tu cara dia. Disebabkan 55.6 saat ni dia dah dekat dengan 60 saat, jadi kita bundarkan jadi 54 saat. Boleh ikut tak ni? Boleh. Alright, good. Boleh ya. Okey, ada apa soalan tak macam ni? Masih kawan. Okey, Akil okey ke? okey. Okey, kalau Amar ada problem apa, pergi cepat-cepat hantar mesej supaya saya dengar dia punya bip-bip dia. Ini bukan bip-bip, ini oh, macam mana dapat 54 tu cikgu? Okey. Alright, ada Amar dia hantar soalan sini, macam mana dapat 54 tu. So far Amar boleh faham tak yang saya explain tadi 54 minit tu? Okey, dia dah faham dah. Good. Alright, good. So Amar dah faham. Okay, kita tengok the next example. Contoh yang berikutnya. Contoh 2. Pay attention sebab lepas ni korang kena buat latihan tau. Alright. Contoh 2. Tapi tak apalah, kalau nanti buat latihan nanti, kalau boleh buat, kata boleh buat Dia bagi jawapan dia. Tapi kalau tak boleh buat, immediately bagi tahu saya tak boleh buat kan. So that kita boleh cover sama-sama lah. Kita boleh belajar balik, tengok kat mana kekurangan dia. Okay. Apa yang kita buat dalam soalan contoh 1 tadi, kita tukar radian kepada darjah. Kali ni kita nak tukar darjah kepada radian pula. Okay. Ingat balik.
180 darjah adalah bersama dengan alhamdulillah pi radian. Bermakna kalau saya bubuh, kalaulah saya bawa apa ni 180 ni bawa ke sini, bawa ke kanan, dia akan jadi pi per 180 darjah. Ini mewakili apa ni? Pi bagi 180. Siapa dapat? 1 darjah. 1 darjah bersamaan dengan berapa pi? Exactly, very good. Akil. Kita tengok mana kalkulator saya tadi. Saya punya kalkulator dah hilang. Okey, tak apa. Dah hilang pula kalkulator. Mana dia kalkulator saya? Ini dia. Okey. Pi kita ambil 3.142. 3.142 bagi dengan 180. Jadi ini adalah nilai 1 darjah dalam radian. Panjang tu. 0.01775. Lebih kurang lah 0.0175. Jadi ini darjah ni. Maknanya bukan 1 radian. 1 darjah, sorry. Ini bukan ni. Ini adalah radian. Ini adalah radian. Jadi 1 darjah adalah sama dengan 0.0175 radian. Estimation saja sebab kita dah bundarkan ke 4 titik perpuluhan. Alright. Jadi kalau kita nak tukarkan darjah 40 darjah kepada radian, kita buat 40 darjah darab dengan nilai radian untuk satu darjah, iaitu pi per 180 darjah. Itu apa dia? 40 darjah darab dengan 3.142 per 180 darjah. Jadi dapatlah nilai dia. Guna kalkulator balik. 40 darab 3.142 bagi 180. Jadi itu dia punya nilai dia. Nilai dia di dalam bentuk nombor. Okay. Ini dalam bentuk nombor, iaitu 0.698. 0.698 radian. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sebenarnya. Sebenarnya dalam soalan ni demand untuk kita jawab dalam sebutan pi. Okey. Apa yang saya buat tadi tu kita convert terus kepada bentuk nombor. Kalau dia nak dalam bentuk sebutan pi, kita darab saja secara terus. Jangan convert pun pi tu pada 3.142. Jadi kita guna kalkulator, kita buat dalam bentuk perpuluhan lah. 40 per 180. Iaitu bersama dengan 2/9. 2/9 pi radian. Jadi kita dah convert 40 darjah kepada radian dah. Okey tak ni? Okey. Okey je tu. Okey, good. Amar okey Saya mesti tengok mesej je ni. Okey, 150 samalah juga cara dia. Ambil 150 darjah darab dengan pi per 180 darjah. Jadi ini senang cerita kita buat macam inilah, 150 per 180 pi. Jadi 15 per 18 lah basically. Kalau kita potong 15 per 18, kita potong kosong tu, dia jadi 5/6. 5/6 radian. 5/6 pi radian. Kalau kita nak convert jadi bentuk nombor tanpa pi tu, kita darablah dengan 3.142.
Jadi ini nilai radian ni dalam nombor tanpa sebutan pi. Okay, straightforward. Tengok P. Tengok B. Kalau ada soalan tolong bagi tahu. Hentikan saya. Sekarang ni dia dah cerita pasal darjah dan minit dah ni. Tukarkan 110 30 minit. 110 darjah 30 minit dan 320 darjah kepada radian. Kali ni dia tak kata dalam sebutan pi. Okay? Dia maknanya dia nak dalam radian terus lah. Bukan dalam sebutan pi. Okay. Okay. 110 darjah 30 minit. Sama dengan apa? Okey, kalau 30 minit tu kalau kita tukar dalam bentuk perpuluhan jadi berapa agak-agaknya? 110.5. Exactly. 110.5. Sebab 60 minit 1 darjah. Jadi 30 minit tentulah setengah darjah. Gitu. Okey. Jadi kita darabkan jugalah dengan pi per 180 ataupun 3.142 per 180. Okey. 110.5 darab 3.142 bagi 180. Ada silap mana-mana tak? Saya risau sekali benda ni silap key in. Okey, jawapan yang diberi 1.92 1.929 radian. Tak ada pi bukan sebutan dalam sebutan pi. Okey, satu benda yang saya nak cuba sebab tadi saya letak dalam kalkulator sebagai 110.5. Katakanlah saya guna, saya tak pasti boleh ke tak 110 30 minit boleh tak macam ni? Ini 110 30 minit lah ni. Darab 3.142 bagi 181 pula. 180. Dapat sama tak jawapan dia? Okey, dia bagi jawapan dalam bentuk darjah dan minit juga. Okey, kalau kita tekan button tu dia bagi jawapan yang betul lah, 1.929. Kalau kita tekan button ini. Button ini, button darjah ni. Jadi dia boleh toggle lah between dua format nombor. Okey. Boleh ikut harap-harap boleh ikut semua. Kalau tak boleh ikut tolong bagi tahu saya Okey, next. 320 darjah. Jadi sama jugalah proses dia. Straightforward saja. Darab 3.142 per 180 darjah. Guna kalkulator saja. Ini semuanya arithmetic saja. Yang pentingnya kita faham. Kalau nak tukar darjah per radian, kita kena darab dengan apa? Kalau nak tukar radian per darjah, kita kena darab dengan apa? Okey. 320 darab dengan 3.142 bagi 180. 5.586 radian. Okey tak semua? Okey. Dia faham Okey, yuk. Okey. Amar okey Amar. Tekan okey dah lah dalam mesej senang tengok. Okey, Amar is typing. Okey cikgu. Okey. Very good. Okey. Secara ringkasnya, kalau nak tukar radian kepada darjah, kita kena darabkan radian tu dengan nilai darjah untuk satu radian. Macam mana nak cerita? Maknanya kena darab dengan 180 per pi lah. Mana? Kalau nak tukar radian, kita kena darabkan dengan ini.
iaitu nilai persamaan dengan 1 radian dalam darjah. Okey. Tapi kalau kita nak tukar dari darjah kepada radian, kita darabkan dengan nilai ini. Kita darabkan. Macam mana nak dapat 0.0175 tu? Iaitu apabila kita darabkan dengan pi bagi 180. Okey. Kalau ada soalan, tanya sekarang sebab kita nak buat latihan. Okey, nampak macam tak ada lah. Sebab ini masih lagi straightforward. Okey, ini latihan dia. Okey, cuba kita buat laju dulu ya. Kita tengok berapa banyak masa kita perlukan. Saya tak mau buat semua lagi. Kita buat A, saya pick random sajalah, C, B dengan D. Kalau cepat kita buat yang lain. Kalau lambat kita ambil 4 soalan ni dulu. C, D, E, okay. Soalan ni dalam buku teks mana ada ya? Ada. Boleh tengok juga kat situ. Okey. Kalau dapat bagi tahu kalau dapat jawapan bagi tahu cepat-cepat. Ni sama dengan berapa? Okey, soalan A, 1A siapa dah dapat? Cepat-cepat. Saya dapat yang Berapa tu jawapan dia? saya dapat 22.5 darjah. Exactly, betul. 2.25 darjah. 22.5 darjah. Macam mana dapat? Iaitu pi per 8 darab dengan 180 per pi. Jadi ini habis. Tinggal 180 bagi dengan 8 iaitu 22.5 lah kan. Mana kalkulator saya? Saya congak-congak ni lemah sikit. 180 bagi 8 22.5. Very good. Okey, C. Siapa dapat bagi jerit cepat-cepat? C 28.64 darjah. 28.644 darjah 64. 28.644 darjah. Betul lah tu rasanya. Jadi sama saja, itu 0.5 darab dengan 180 per pi. Oh, in this case pi ialah 3.142. Okey, sekejap saya tengok mesej daripada Ammar ni. 180 bagi 3.142 darab dengan 0.5. Jadi 28.6.
Okey, 28.644. Okeylah, Amar pun dapat jawapan betul lah. Sebab Amar dia bagi 28.6. Dia dah bundarkan pada satu titik perpuluhan. So, okeylah. Good job, Amar. Good job, everyone. Okey, Amar. Okey, sebab dalam soalan ni, Amar, dia tak bagi tahu sampai berapa titik perpuluhan. Jadi, kita jawablah dengan satu titik perpuluhan ke, 2 atau 3 ke. Itu terpulang pada kita lah. Terpulang pada apa yang kita rasa sesuai. Okey. Kalaulah soalan tu bagi tahu dalam 3 titik perpuluhan, jadi kita jadi wajib dah bagi dalam 3 titik perpuluhan. Make sure kita bundarkan dia dengan betul. Okey, Amar Okey, teruskan soalan nombor 2 pula. 2B dapat 0.1 pi right. Pi right. 0.1 pi right. pi radian. Betul lah tu. Betul lah tu. 0.1 ataupun kita boleh tulis sebagai pi per 10 pun boleh juga. Okey, macam mana dapat? Kita darabkan dengan apa? Darab dengan pi per 180. Okey. Kalaulah di sebelah sini kita darab dengan 180 per pi, sebelah sini kita terbalikkan saja pi per 180. Kita terbalikkan dia, dapatlah mana dia? Okey. 120 alamak, Megat buat soalan A Megat buat soalan A, dah silap tu. So B dapat 2/3 pi. 2/3 pi, betul. Okey, so Megat dah advance sikit dia buat soalan A. Okey juga tu, betul juga soalan A tu betul. Saya dah buat dah homework awal-awal lagi. So ni sama dengan 2/3 2/3 pi radian. Good. Soalan D pula. Uh, 5/4 pi. 5/4. 5/4. Itu soalan D Allah, saya silap tulis 225 pula Okey, tak apa. Ini soalan C. Alah, saya silap. Ini soalan C ni. Ini C. Okey, C ialah 5/4 pi, itu betul lah. 225 darab dengan pi per 180 sama dengan 5/4 pi radian. Kalau soalan D yang sepatutnya saya bagi tu 300. 5/3. 5/3 pi, exactly. Ini straightforward saja 300 darab dengan pi per 180 sama dengan 5/3 pi radian. Okay, good job everyone. Amar okay, Amar? Okay, type saja. Okay atau tidak. I'll be watching. Okay, Amar kata okay. Alright. Okay, sekarang kita masuk tadi kita dah buat conversion Kita tukar darjah kepada radian, radian kepada darjah. Sekarang kita nak get serious. Okay. Yang tadi tu baru warm up saja tau. Tadi tu baru kita nak tukar radian pada darjah pada radian. Sekarang kita nak mengaplikasikan dia, mengaplikasikan apa benda yang kita dah buat tadi. Kita dah kenal dah sekarang ni. Kita dah kenal dah radian. Itu dia tujuan dia. Supaya kita kenal radian. Alright. Panjang lengkok suatu bulatan. Sebenarnya benda ni bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ini dah belajar masa form 2 dulu. Okey. Panjang lengkok tu apa dia? Kalau kita tengok bulatan ni, panjang lengkok tu untuk sudut pi ni, sudut pi ini theta. Okey, theta, T H E T A kot macam tu.
ataupun TETHA. Saya mesti ingat macam ni spelling dia. Ini adalah Greek letter. Theta ni adalah Greek letter. Cara sebut dia lah theta. Jadi panjang lengkok dikatakan itu ialah panjang lengkok untuk sudut theta. Kemungkinan dia cakap pasal ini. Ini yang kita panggil sebagai lengkok minor. Lengkok minor. Ini dalam bahasa Inggeris ni. Ataupun dalam bahasa Melayu minor lah kot. Ataupun kemungkinan dia cakap pasal lengkok major. Ini lengkok major. Buat masa ni kita tengok pasal lengkok minor dulu ya. Kita tengok pasal lengkok minor dulu. Jadi ini kita letak ke tepi sekejap. Lengkok major kita akan tengok juga nanti, jangan risau. Mesti tengoknya. Kita tengok ini dulu. Alhamdulillah. Jangan tak boleh select. Allahu Akbar. Tak apa. Itu dah pula. Okey. Okey, untuk satu bulatan kita ada jejari. Okey, semua faham tak beza di antara jejari dengan diameter? Ada siapa-siapa yang tak faham? Faham ya? Okey, jejari ialah separuh kepada diameter Alamak, ini dah kacau Sekejap ada kacau kat sini. Saya punya move tadi tak betul. Okey. Ya, saya buat balik. Sekejap. Okey, ini baru betul. Okey, kita tengok lengkok minor. Jejari ialah separuh kepada diameter. Ini jejari. Ini adalah sudut theta. Sudut ni kita boleh bagi nama apa sajalah. Theta ke, nak alpha ke, beta ke, ataupun A, B, apa pun saja boleh. Asalkan itu sebagai dia punya pemboleh ubah. Kita gantikan dengan ekspresi algebra. Tapi selalunya sudut kita namakan dengan huruf Greek. Okey. Kalau kita tengok betul-betul kalau kita tengok betul-betul, panjang lengkok ni dia akan berubah dengan nilai theta, betul tak? Ini theta. Okey. Panjang dia panjang ini. Tapi kalau theta ada besar, kata saya lukis satu lagi bulatan yang sama besar katakan. Theta dia lebih besar. Tentulah dia punya panjang lengkok pun besar. Betul tak? Betul. Jadi panjang lengkok, katalah panjang lengkok ni kita bagi simbol S lah S. Jadi S, panjang lengkok adalah, saya tak pasti, adalah apa orang panggil ni? Apabila theta besar, lengkok pun besar sama. Directly proportional. Saya tak ingat dalam bahasa Melayu dia. Ini directly proportional. Siapa ingat perkataan dia? Directly proportional. Directly berkadar terus. Terima kasih Akil, you save me from embarrassment. Berkadar terus. Okey, berkadar terus Jadi theta, kalau theta naik 2 kali, dia punya panjang lengkok pun naik 2 kali. Kalau theta dia diseparuhkan, panjang lengkok pun jadi separuh. Okey? Itu satu. Satu lagi dia bergantung dengan apa? Dia bergantung dengan jejari. Katakanlah saya buat bulatan yang lebih besar. Tadi ini J. Katakan ini jadi 2J. Panjang lengkoknya pun akan jadi 2 kali lebih besar. Jadi kita kata S tadi juga berkadar terus dengan jejari. Jejari besar, panjang lengkok pun besar.
Kalau jejari meningkat, panjang lengkuk meningkat. Kalau theta meningkat, panjang lengkuk pun meningkat. Jadi dia berkadar terus dengan kedua-duanya. Okey, itu satu. Tambah slide satu, insert slide. Pinjam balik bulatan ini. Okey, di dalam mata pelajaran tingkatan 2 bulatan, siapa masih ingat lagi tak? Okey, tadi pun semua dah lupa dah tadi. Perimeter bulatan ialah 2 pi j. Kalau kita nak cari nilai panjang lengkuk, apa formula yang kita gunakan? Siapa ingat? Tolong bersuara. Saya bagi masa 5 saat dari sekarang. S sama dengan J theta. Okey. F sama dengan J theta. Okey, ini memang betul lah jawapan dia. Memang betul. Ini sebenarnya jawapan untuk sukatan pelajaran tingkatan 5. Tapi sebenarnya saya tanya yang kita belajar form 2 dulu macam mana. Ini memang betul lah. Memang ini formula dia. S sama dengan J theta. Ini yang dalam theta ni dalam radian. Theta di dalam radian. Tetapi kalau theta tu dalam darjah, F sama dengan berapa? Siapa masih ingat? Saya bagi masa 10 saat. Siapa masih ingat? Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ingat Okey. Tak ingat. Alright. Sebenarnya mengingat ni bukanlah sesuatu yang saya nak galakkan pada saya punya pelajar. Saya nak ingat is good. Ingat is good. Ingat adalah satu skill yang sangat penting. Ingat penting. Tapi apa yang lebih penting, Megat? Ingat lagi tak? Apa yang lebih penting? Faham tu yang lebih penting. Lebih penting untuk kita faham. Sebenarnya kan, kalau ada budak form 2 tanya saya, apa formula untuk cari panjang lengkung bulatan? Saya pun mungkin susah nak jawab tu. Sebab saya tak ingat formula dia. Tapi kalau tak ingat, tak mengapa. Asalkan kita faham. Tengok Tadi saya cakap apa tadi? S adalah berkadar terus dengan theta. Maknanya kalau theta besar, kalau theta meningkat 2 kali, S pun akan meningkat 2 kali. Okey. Kalaulah kita kata perimeter 2 pi j untuk satu bulatan di mana j adalah jejari, bermakna perimeter 2 pi j ini adalah mewakili apa? 2 pi j ini adalah mewakili panjang lengkuk apabila theta bersamaan 360 darjah. Itu panjang lengkuk kalau theta bersamaan 360 darjah. Maknanya full circle. Full circle. Tetapi kalau theta kurang daripada 360 darjah, kita buat apa? Okey, 2 pi j adalah perimeter. 2 pi j adalah perimeter untuk bulatan apabila sudut dia 360 darjah komplit. Tetapi kalau theta dia bukan 360 tetapi kurang, kita buat apa? Saya cuba nak test dulu. Macam mana? Siapa-siapa boleh dapat jawapan tak? Kita darab dengan sudut kat tengah. Lepas tu kita bahagi Bagi dengan 360. very good. Very good. Okay, very good. Iaitu ambil theta bagi dengan 360 darjah. Ini baru kita kata faham. Okey, saya bagi tahu tadi, saya tak ingat pun formula ni. Saya sendiri pun tak ingat. Tetapi apabila kita faham, kita boleh keluarkan formula tu terus daripada kepala kita. Tak perlu ingat pun.
terus keluar daripada kepala kita. Kita kata, okey, 2 pi j tu untuk 360 darjah. So, kalau theta tu kurang dari 360, kita darabkanlah dengan theta per 360. Begitu. Begitu caranya. Ini yang kita belajar masa tingkatan 2. Okey. Boleh ikut Boleh. Alright. Okay, now kita ambil form ini sebagai asas kita dahulu. Ini sebagai kita punya asas terlebih dahulu. Ini kalau kita guna darjah. Ini formula untuk panjang lengkok kalau kita guna darjah. Okey, sekarang sekali lagi saya nak test. Kalau kita nak guna radian, macam mana kita nak tukar formula ini, formula darjah ni kepada bentuk radian? Ini satu lagi ni, ini kebat ni. Macam mana kita nak buat formula baru? Kita nak buat formula baru. Sebenarnya formula tu dah dapat dah tadi. Akhir dah pecah, dah bocor jawapan dia. Tapi macam mana kita nak tukar formula ini tadi? Macam mana kita nak tukar formula ni kepada formula yang Akil baru bocor saat tadi? Macam mana? Sekarang ni theta theta sekarang ni dalam bentuk radian. Okey. Theta dengan 360. Okey, saya tengok Amar punya mesej. Terbalikkan cikgu. Theta dengan 360. Bukan terbalik kan sebenarnya? Macam ni. By the way, okay, saya tak mau bagi jawapan lagi. Saya nak minta semua kamu ni fikir dulu. Macam mana kita nak tukar? Macam mana kita nak tukar? Daripada formula asas dia, yang formula yang korang belajar tingkatan 2, kita nak tukar formula dalam darjah ni kepada bentuk radian. Sebenarnya Ammar tu dia dah tahu dah sikit-sikit, tapi dia agak mungkin terkeliru sikit lah. Terbalikkan theta dengan 360. Terbalikkan theta dengan 360. Bukan theta dengan 360, bukan terbalikkan. Ini kebatnya soalan ni. Cikgu. Ya. 2 pi sama dengan 360 so potong Exactly. That's what I want to hear. Very good. Okay. Apa yang kita buat? 360 ni adalah bersamaan 2 theta. 2 theta pula dah. 2 pi radian. Jadi apa kita buat? Kita gantikanlah. 2 pi j tadi darab dengan theta. Theta sekarang ni darab radian ya. Darab. Kita gantikan 360 tu dengan 2 pi. Okey tak? Logik tak ni? Logik ke tak logik? Logik. Logik. Okey. Saya sekarang ni tengah mengajar korang cara nak berfikir tau. Matematik ni is not about macam mana cara nak menjawab soalan tau. It's not about what. It's not only about what, how and how. Selalunya cikgu di sekolah dia akan ajar what dengan how. Apa dia radian dan macam mana cara nak tukar dia. Tapi kita kena tahu juga why. Itu reason. Reason dia. Kita kena faham kenapa. Jadi di situlah tadi Megat kata kita gantilah 360 dengan 2 pi. Sebab 360 tu dalam pi adalah dalam radian ialah 2 pi. Which is exactly right. Maknanya kita dah tukarkan tu. Theta pun sekarang ni dah dalam bentuk radian dah. Jadi kita potongkan 2 ni. Yang tinggal apa? G dengan theta. Exactly. Jadi inilah dia formula baru kita. Sekarang Megat dah boleh derive formula dah. Perkataan dia derive. Derive formula. Okey, sekarang ni Megat
Tak payah ingat dah lah. Hafal, bukan tak payah hafal lah. Cuba derive dalam kepala. Okay. Practice tau. Make sure you practice derive formula dalam kepala. Derive. Satu hari nanti kan, kita tak perlu ingat apa dah. Saya nak bagi tahu cerita saya ni. Saya ni bab ingat ni sangat lemah. Masya Allah, tak tahu nak kata. Dulu masa saya sekolah dulu, nak ingat surah Qul Huwallahu Ahad pun jenuh. Susah benar. Bab ingatnya saya sangat lemah. Jadi saya terpaksa menguatkan skill saya yang lain, iaitu berfikir. Jadi kebanyakan formula ni saya tak ingat. Saya derive balik. Saya derive. Sebab saya biasa buat selalu buat kan, jadi benda tu jadi mudah. Akhirnya secara tak sengaja saya boleh ingat. Tak sengaja je boleh ingat. Macam masa sekolah form 1 dulu cikgu suruh kita semua student hafal sifir. Saya seorang yang tak boleh hafal sifir. Imagine, saya tak boleh hafal sifir. Apa saya buat? Saya cuba kira, saya cuba imagine jari saya dalam kepala saya. Kira, okay, dapat jawapan. Saya jawab lebih lewat lah daripada kawan yang lain sebab saya kira balik dalam kepala. Tapi benda yang saya dah buat ialah saya belajar untuk fikir dalam kepala dengan laju. Walaupun saya kalah dengan kawan saya yang hafal sifir. Ya, faham tak? Jadi inilah dia punya kekuatan dia bila kita fikir secara logik. Kita cuba nak derive a formula. Okay, cuba dapat saya punya gist of what I'm trying to cerita kat sini. Mathematics is about thinking skill. Mathematics is about thinking skill. Kemahiran berfikir. Ini bukan subjek ingat-ingat. Bukan yang kita nak ingat. Tapi kita nak berfikir. Kita nak jawab why. Kita nak jawab pasal reason. Bukan setakat what and how. Okay, so kita dah ada formula yang baru. Ada soalan ada tak? Okay. Okay, Akil okay Okey juga. Amar okay Amar? Oh, jenuh dia nak type sebab dia tengok. Amar pun guna handphone juga untuk tengok Google Meet ni. Jadi bila dia nak tekan okey, dia kena cepat-cepat tukar pada WhatsApp. Jadi susah jugalah, saya boleh faham. Okey, tak apa Amar. Okey. Kita dah dapat formula baru ni. Okey, Amar dah jawab okey lah. Kita cuba tengok bagaimana kita nak aplikasikan. Macam mana kita nak aplikasikan formula yang baru tadi tu. Alright. Formula dia apa? F bersama dengan J theta. Alhamdulillah. Okey, ini formula untuk panjang lengkuk. Okey. Maksimalkan skrin bagi nampak. Cari panjang lengkuk S bagi setiap sektor POQ. Okey, sektor. Sektor ni rasanya korang faham ke maksudnya sektor ni? Sektor ni dah belajar form 2 dulu. Sektor ni basically macam bentuk pizza lah. Kita beli pizza kan dia potong kan? Dia potong dalam bentuk sektor. Kita makan satu sektor per sekali. Okey. Kita makan satu sektor pie. Itu maksud sektor. Okey, dia suruh cari panjang lengkuk S. Iaitu inilah panjang PQ ni. Untuk sektor POQ berpusat O. Okey, dia dah bagi tahu dia untuk soalan A ni sudut ialah 0.6 radian. Tadi ni straightforward dah. Soalan A S bersama dengan J theta. J berapa tu? J adalah 5. Darab theta ialah 0.9. Tadi bersama dengan berapa ni? Kalau 4.5 lah kan? 4.5. Okey, saya cuba nak ni. 4.5 cm. Jangan lupa bubuh unit. Okey, kalau tak bubuh unit kemungkinan akan hilang sedikit markah, bukan hilang semua. Tapi hilang sedikit markah sebab unit tak bubuh. Okey, straightforward kita just apply formula tu. Formula yang dah kita derive tadi bukan yang kita ingat, kita derive tadi.
Okay, B. Alright. B pun straightforward juga. Nampaknya semua pun straightforward. Yang C bukan straightforward sangat. Bukan straightforward sangat. Okay. B. S. J darab theta. J adalah 6 darab theta. Theta 2/3 pi. Tapi pi di sini kita gantikan dengan 3.142. Sebab dia nak cari panjang dalam cm, kita janganlah bagi dalam sebutan pi. Kita bagi dalam nombor. Okey, guna kalkulator. Ini saya tak boleh nak congak. 6 darab 2/3 jadi 4 darab 3.142 12.568 8.57 lah, kita benarkan 2 titik puluhan, boleh lah. 12.6 pun boleh, tak kisah. Allahu Akbar. Okey. 12.57 cm, straightforward. Okey. Okey, soalan C bukan straightforward sangat. Kalau ada soalan tolong interrupt saya, please ya. Kalau soalan interrupt saya cepat-cepat. Kadang-kadang saya ni move a bit fast. Saya nak cuba bergerak dalam kepantasan student saya. So tolong stop me, try to stop me. Okey. C macam nak buat. Alright. Soalan C dia suruh cari nilai S. Panjang ni lengkuk major. Ni bukan lengkuk minor ni. Ini major ni. Tapi sudut yang dia bagi, sudut yang belah minor sini. So, apa kita boleh buat? Ini pun kemahiran berfikir juga. Macam mana kita nak buat? Tolak je. Tolak apa dengan apa? 360 kita tolak 140. Yes, betul. Jadi theta ialah dalam this case S adalah sama dengan J theta. J ialah 10 cm. Tapi theta ialah 360 darjah tolak 140 darjah, iaitu bersama dengan 220 darjah. Tapi ini darjah. Kita nak dalam radian. Kita darab dengan apa? Pi per 180 darjah. Okey, itu nilai radian untuk setiap satu darjah. Okey. Okey. Alright. So, ini adalah sama apa ni? Mana kalkulator? Ini dia. 220 per 180 dapat apa? 180. Saya suka pecahan lagi sebenarnya. 1/2/9 ataupun 11/9. 11/9 pi. 11/9 pi. 11/9 pi radian. Jadi kita boleh cari dah nilai S. Iaitu J darab theta itu 10 darab 11/9 pi. Pi ialah 3.142. Guna kalkulator. 10 darab 11/9 darab 3.142 iaitu 38.4 lah, 1 titik perpuluhan. Allah. 38.4 cm. Semua okey tak? Faham tak? Boleh saya move on? Boleh. Cikgu. Good. Kalau kata faham, make sure betul-betul faham sebab nanti nak buat latihan pula. Okay, next. Contoh 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan. Bukan komplit bulatan tetapi sebahagiannya saja. Berpusat O, berjejari J cm. Okey, jejari dia tak bagi tahu, maknanya rasanya nanti dia suruh cari nilai jejari lah tu. Jejari tak bagi tahu, J cm. Okey. Kemudian kita apa lagi?
panjang lengkok AB dan BC masing-masing 2.6 cm dan 1.4. Okey, dah bagi tahu dah. Panjang lengkok pun dah bagi tahu dah. Jadi memang dia suruh cari J lah tu nanti. Hitung nilai J. Itu dia soalan A dia. Alright. Okay, diagram dah ada dah. Jadi kita tak perlu nak lukis lagi dah. Alright. Jadi J ni, jejari bulatan semuanya sama lah. J nilainya semua sama. Untuk semua sektor pun nilai J yang sama. Tapi kita tak tahu nilai J je. Kita guna saja formula F sama dengan J theta. Kita F dah tahu. Untuk soalan A dulu. F dah tahu. 2.6 cm. Theta pun dah tahu. Dalam radian lagi tu dia bagi. Kalau dalam degree, kalau dengan darjah, kita kena tukar pula dalam radian. Tapi dia dah bagi dalam radian, jadi apa kita perlu buat? Kita masukkan sajalah nilai-nilai ni. Jadi, masukkan balik dalam tu. Jadi, 2.6 bersama dengan J. Nilai yang kita nak. Darat dengan 1.3. Ataupun saya biasa suka lagi tulis 1.3 J. Jadi, J ialah bersama dengan 2.6 bagi 1.3. Ini boleh congak. Ini bersama dengan 2 cm. Okey? Alright, kalau tak faham tolong bagi tahu ya. Please ya. Please bagi tahu kalau tak faham. Okey. Sekarang kita tengok nilai BOC. Kita nak cari nilai BOC. Soalan B. BOC dalam radian yang ini. Dalam radian. Okey. Straightforward juga. Soalan B. Kita guna formula yang sama. F dengan J theta. J dah tahu. S pun dah tahu. 1.4 cm. In this case, J adalah 2 cm. In this case, kita guna theta lah. Kita guna sudut BOC. BOC ni kita tak tahu. So, kita plug in saja nilai kesemuanya kat situ. Dia jadi 1.4 bersama dengan 2 darab dengan sudut BOC di dalam radian. Jadi, sudut BOC adalah bersama dengan 1/4/2, iaitu jadi 0.7. Betul tak? Betul. Radian. Semua faham tak ni? Faham. Ada faham, good. Amar? Okay I hope so. Okay, sekarang dah dapat dah contoh 4 dan contoh 3 dan 4. Okay, Amar kata okay. Very good. Latihankan diri. Ini latihannya banyak. Saya rasa kita buat, sekarang tinggal dalam 12 minit saja. Kita try buat nombor 1 dululah. Kita buat nombor 1. Nombor 2, nombor 3 ni kita tengok dulu macam mana. Kalau tak sempat, kita buat di rumah. Tapi bila di rumah tu, bagi jawapan betul lah. Okay, kita buat nombor 1 dulu. Kita make sure kita boleh buat dulu. Semua buat semualah, buat semua. Biasa-biasakan dengan formula ni. Formula dia apa? F sama dengan J theta. Kalau tak ingat, derive semula. Olahkan formula tu semula. F bersama dengan J theta. Asas dia bila kita nak olah formula tu ialah perimeter. Formula perimeter tadi. Formula perimeter iaitu 2 pi J. Dari situ kita boleh olah. Okay, go ahead. Kalau dapat jawapan, cepat-cepat jeritkan jawapannya. Dia suruh cari panjang lengkok MN. Okey, MN. Semua pun MN.
Ini straightforward ni. Soalan A siapa nak jerit dulu? A dapat 13.2 cm. Okay, good. 32 cm. Very good. Memang betul tu. Iaitu macam mana? 12 darab dengan 1.1. Dapatlah jawapan dia. Okay. Okay, teruskan buat soalan B. 12 darab 1.1 radian iaitu 13.2 cm. 16 cm tu soalan B ya, Amar? Amar dah jawab soalan B dah ni. MN iaitu darab je 2 darab 8. Senang je ni. Senang lah sangat ya. Tapi yalah, ini sebenarnya mudah ni. Ini belum complicated lagi tau. Topik ni kira mudah tau, sukatan membulat. Tunggulah kau sampai masuk kalkulus dengan trigonometri nanti. Rasanya mau satu bab tu saya cover 7 sesi macam tu. Ini kira mudah lagi ni. Okay, C. Amar dah jawab B dah. C. Siapa nak jawab dulu silakan. Apa 13.09 cm. Very good. Sama saja, straightforward. 5 darab 5/6 darab 3.142. Dapatlah jawapan tu. Soalan D. MN juga. Okey, ni dia corner sikit. Dia corner sikit. J dah tahu dah. J 10 cm. Katakan ini theta. Soalan nombor D ni mungkin ada dua cara nak cari jawapan dia. Dua cara yang berbeza. Tapi saya nak tahu jawapannya dulu. Siapa boleh bagi tahu jawapan? Dapat 6.92 cm. 6.92 cm. Very good. Betul jawapan dia. Alright. Saya tak pasti cara apa Megat guna. Tapi ada dua cara. Saya tunjuk cara yang pertama. Cara pertama cari nilai theta tu. Theta ialah pi tolak 2.45 radian. Okey, pi itulah 3.142 lah. Jadi kita boleh carilah, maknanya MN adalah bersama dengan J theta. J adalah 10. 10 darab dengan pi tolak 2.45. Dapatlah jawapan dia. Okey, mana kalkulator saya? Okey, 3.142 tolak 2.45 darab dengan 10 darab dapat 6.92. 6.92. Betul lah jawapan dia, 6.92. Ini cara yang mudah lah, 6.92. Bukanlah mudah sangat, tapi satu lagi cara tu dia lain sikit. Apa cara yang lain tu? Mula sekali saya cari panjang keseluruhan ni. Kemudian saya tolak panjang PM. Dia faham tak? Jadi kita ambil, okey. Cara mudah macam inilah. MN adalah bersama dengan PMN tolak PM. Okey tak? PMN. Betul lah? Okey. Jadi cari PMN dulu. PMN ada? PMN adalah separa bulatan. Kalaulah tadi kalau perimeter 2 pi j kan? Darab 1/2. Jadi pi j saja kan?
Iaitu bersama dengan J adalah 10, pi adalah 3.142, jadi 31.42 lah. Kan? Dan PM ialah 10 darab dengan 2.45, iaitu 24.5. Jadi MN ialah PMN tolak PM, iaitu 31.42 tolak 24.5. Jawapan dia kalau lain, I'm big trouble. Jawapan dia mesti sama. 31.42 tolak 24.5. I hope I'm not in trouble. 6.92. Yes. Okey. Dapat 6.92. 6.92 cm. Okey, kita masih ada lagi dalam masa 5 minit macam tu. Apa kata kita tengok soalan nombor 2? Kecuali kalau ada soalan. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Oh, masih form. Okey, good. Okey, kita try tengok nombor 2. Lengkuk meja EF, lengkuk meja 25 cm. Okey. Alright. S sama dengan J theta. Macam mana nak cari dia jari? Kalau siapa dapat jawapan, sila jeritkan. J dia 5 cm je. Very good. Betul lah jawapan dia. 5 cm. Macam mana dapat tu? Macam mana Akil boleh cerita macam mana cari tu? Sebab saya ambil radian 360 darjah, saya tolak dengan radian minor. Kemudian saya masuk ke rumus je. Good. So, katakan itu theta kan. Berarti theta ialah 2 pi tolak 1.284. 2 pi itu maksudnya 2 pi adalah 3.142 darab dengan 2 tolak saja dengan 1.284. Dapat 5. Dapat 5 dapat 5 radian kan? 5 radian betul? Radian 5 radian. Maknanya pi ada 5 radian. Jadi S ni kita dah tahu. S ialah 25 cm. Jadi kita key in sajalah. Sekejap. 25 sama dengan 5J. 5 adalah theta, J jari. Jadi J ialah 25/5 iaitu 5 cm. Okay good. Amar okey Amar? Boleh ikut hopefully. Okay. Kalau boleh ikut, teruskan dengan soalan B. Amar okey dia kata. So, cari panjang lengkuk minor EF. Wah, ini dah straightforward dah ni. Lengkuk minor EF ialah 6.42 cm. Okey, 6.42 cm iaitu 5 darab dengan 1.284 darab jadi 6.42 cm. Very good.
Sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 10 dah. Ada soalan apa-apa tak? Faham. Faham Cikgu. Amar faham Amar? Kita ada soalan faham. Okey, Amar faham. Kita ada soalan 3. Tapi saya rasa saya nak buat ni sebagai homework lah. Nak buat sekarang ke nak buat homework? Nak buat sekarang ke buat homework? Saya ikut major. Sekarang cikgu. Sekarang okey. Kalau buat homework saat lagi sekarang buat benda lain lah. Okey, kita buat sekarang. Kita spend lagi a few minutes. Very good. Okey, QR 5.7 cm. Nilai theta dalam radian. Ni lebih kurang soalan nombor 2 je. Dia pusing-pusing je ni. Dia pusing-pusing saja. Panggil ini sudut alfa. Dapat jawapan sila jeritkan. Cikgu, jawapan dia 2.002 radian. Okey, theta ialah 2.002 radian. Siapa dapat jawapan ni lagi? Okey. Macam mana dapat tu? Kita cari nilai alfa dululah kan. Begitulah kan. Jadi guna formula yang sama, S sama dengan J theta. Jadi carilah alfa. 5 alfa adalah sama dengan 5.7. Jadi alfa ialah 5.7 bagi 5. Iaitu 1.14 radian kan? 1.1 baik. Jadi theta ialah pi tolak 1.14 ataupun 3.142 tolak 1.14 iaitu 2.002 radian. Macam itulah. Good. Okay, B. Panjang lengkuk PQ. Straightforward dah lah. 10.01 cm. Betul ya. Ini straightforward lah. Lengkuk PQ ialah J theta. J adalah 5 darat 2.002. Itu 10.01 cm. Okey, siap. Okey, semua orang okey tak ni? Boleh faham ke? Boleh follow tak saya punya instruction? Boleh cik. Akil okey? Akil okey. Amar okey Okey, in that case, minggu depan kita masuk topik perimeter tempering. Minggu depan, hari Ahad, sorry. Hari Ahad. Bukan minggu depan, hari Ahad ni. Okey, pukul 8.30 malam. Okey, kita jumpa di sana ya. Assalamualaikum. All the best. Terima kasih you. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alhamdulillah.